Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey juga duduk sini. Full course yellow ke udara lagi sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang terus menyokong saya, menyokong SSD, menyokong full course yellow. Okey, terima kasih yang sama-sama dapat join pada malam ni. First kali saya nak ucapkan again terima kasih kepada semua yang terus menyokong. Hari ni kalau tak salah saya dah episod yang ketujuh saya rasa. Yang ketujuh. So bila yang ketujuh kita dah start dengan introduction to SSD. Apa itu SSD buat apa. Dan kita ada selepas tu kita ada kenapa perlunya defensive driving. Lepas tu kita ada apakah kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan oleh pemandu di luar sana. Mungkin kita sekali. So kemudian kita ada introduction to racing. Okay, lepas ada introduction to racing, kita ada minggu lepas, hari Jumaat baru ni, minggu lepas lah kan, minggu lepas kita ada racing equipment yang mana saya share dengan semua orang apakah racing equipment peralatan-peralatan yang kita perlu ada. Saya minta maaf sebab saya tertinggal satu benda, iaitu balaklava yang mana tugas yang utama dia adalah untuk menghalang daripada peluh turun ke mata. Okey, itu sebab kita pakai balaklava. Dan sama juga balaklava ada yang ada FIA dan tak ada FIA. So saya rasa semua dah tahu apa beza ni antara yang ada FIA dengan tidak. Yang FIA homologated adalah equipment yang boleh tahan ataupun kalis api. Okey, terima kasih guys semua yang dapat join pada malam ni. Saya hi sikit, tengok semua join tapi tak ada message. Saya nak tengok kalau ada message. Okey. Baik, pada malam ni macam mana yang saya dah war-warkan daripada semalam. Hari ni kita bukan nak launch pun sebab dah program SSD antara program SSD Racer Development program. Yang satu ni adalah 3 steps to race, apa kita panggil 3 steps to race. So benda ni dah kita buat dah almost masuk tahun kedua sebenarnya. Untuk pengetahuan semua, SSD Racer Development start daripada tahun 2016, bulan 6 2016 kita perkenalkan. Okey, bulan 6 2016 kita perkenalkan dan alhamdulillah sampai hari ni 2020, selepas mungkin dalam 3 tahun, 2 tahun lebih 3 tahun ni, alhamdulillah kita dah dapat develop lebih kurang almost 50 orang driver. Okey, driver baru ataupun driver lama dah refresh balik dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka semua yang terus menyokong, yang percaya pada SSD. Okey. Baik. Hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan apa itu ataupun apa yang ada pada 3 steps to race ni. 3 steps to race ni adalah kita buat rangkuman, kita buat compilation. Sebelum ni kita ada 2 hari full course untuk racer development, tapi bila kita buat 3 steps to race ni kita buat compilation. So compilation ada step 1, ada step 2 and then ada step 3. So lepas step 3 tu sebenarnya nak pergi ke race setelah macam grassroots ke apa semua boleh dah. Tetapi kalau misalnya nak pergi ke MSF ataupun nak ke MCS dan sebagainya yang besar-besar, then kita perlukan ada track one on one coaching dekat track. Okey. Hai semua, hai Jimmy. Okey. Hai Mama Elmi. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Sebagaimana yang saya dah share dekat dalam poster kita, 3 steps to race. Okey, 3 steps to race, kita ada 3 step. Okey, hari ni saya nak bawa ataupun malam ni special sikit lah, sebabnya kita nak reveal apa yang ada pada 3 steps to race ni. Okey, sebab mungkin ramai yang di luar sana, tuan-tuan, kawan-kawan semua yang nak tahu. Sebab selalu mungkin tengok dekat dalam
FB je, yang static. So hari ni saya akan bawa apakah ataupun bukanlah kita macam ni, tapi kita nak reveal apa yang kita buat sebenarnya dekat dalam 3 step series ni. Okey, sebelum tu sorry tadi saya just round-round dekat sikit ni. Dah lama tak pergi, macam fly ke sana pula kan. Okey. Dekat depan saya ni adalah latest triple screen simulator, yang mana kita SSID dah khususkan untuk those ini untuk adalah untuk drivers training. Apa itu drivers training? Maksudnya selepas habis kelas teori, and then kita buat practical dekat simulator yang 2 lagi sana. Kemudian bila dah so ini adalah yang kira highest punya level lah. So di mana mungkin dalam ataupun kawan-kawan sana yang nak pergi race dalam masa 2-3 minggu lagi, atau dalam masa seminggu lagi nak pergi race, nak pergi track day. So dijemput datang untuk praktis di sini, supaya kat sini kalau kita ada 3 screen, kita boleh nampak apex, kita nampak view yang lebih luas. Tetapi yang mana bila kita buat dalam SSID punya pembelajaran, kita gunakan single screen. Kenapa single screen? Sebab bukan kita tak nak letak triple screen, tetapi bila single screen kita ada limited vision. Bila kita ada limited vision, then kita ada benda-benda yang kita akan ajar, kita akan share apa yang kita boleh tengok dan sebagainya. Okey. Di step pertama, step 1, apa yang kita buat? Kita akan introducekan basic of racing. Basic of racing kita ada dengan apa? Kita akan ulang balik sebanyak berkenaan dengan racing gears, equipment yang saya dah bagi tahu minggu lepas. Kemudian kita akan sebabnya macam ni. Kita masih lagi macam yang selalu saya war-warkan, ataupun saya selalu highlight, good race car driver, a good racer adalah racer yang ataupun yang mempunyai racecraft yang baik, racecraft ni adalah yang macam ni, nak selit-selit, kita nak potong orang, nak overtake, nak attack, nak defend dan sebagainya. So seorang racer yang bagus adalah seorang racer yang boleh, yang pandai, yang tahu, yang mempunyai racecraft yang baik. Untuk mendapatkan racecraft tu, racecraft hanya boleh dapat apabila kita tahu racing line. So bila kita tahu racing line yang betul, ataupun racing line apa yang kita nak, so racing line akan bawa kita untuk racecraft yang bagus. Untuk mendapatkan racecraft, untuk mendapatkan racing line yang bagus, kita ke belakang sikit lagi. Dia datang daripada macam mana kita nak mengawal kenderaan, ataupun weight transfer control kita kena bagus. Weight transfer control kita kena bagus. Maksudnya macam ni kita nak jaga, sebab semua kita ada weight dia. Semua kita ada weight dia. Ada berat 1 tan, 1,000 kilo, 1,050 kilo dan sebagainya. So kita kena jaga kita punya weight ni. Macam mana nak jaga weight? Weight hanya datang daripada braking. Macam mana dengan teknik yang betul, macam mana kita nak tahu braking point yang betul dan sebagainya. So apa yang dibuat dalam kelas pertama atau step 1 dalam SSID racing kelas yang 3 step series ni, dalam kelas pertama tu, step 1 kita buat ataupun kita lebih kepada first, kita akan mulakan dengan basic of racing, racing gears dan sebagainya. Yang kedua, kita akan masuk kepada braking teknik. Sebelum tu kita buat dengan sitting position yang betul, pegang yang steering yang betul dan macam-macam lah. Apa yang saya tulis dekat dalam poster tu, itu sikit lah. Ada macam-macam lagi, bukanlah benda tu je. Ada dia punya elaboration dia. Lepas tu kita tengok macam mana bila masa kereta tu dapat grip, masa bila apa kita perlu buat untuk dapatkan grip, and then kita pergi kepada braking, macam mana nak braking yang betul, macam mana kalau kita overshot dan sebagainya. So bila braking, lepas braking kita pergi kepada basic cornering, apa yang kita perlu buat dalam satu-satu approaching to corners tu, apa yang kita perlu buat. Sebab saya rasa mungkin ada juga lagi ruang-ruang yang boleh diperbaiki semasa kita membrake ataupun masa kita approach corner tu, apa
apa yang ada di sekarang ataupun apa yang kita buat mungkin boleh diperbaiki. Okay, again, bila kita cakap pasal racing class ni, saya dan SSD tidak pernah cakap yang semua driver-driver di luar sana, okay, kawan, tuan-tuan semua yang dah race, dah pernah race ataupun yang mungkin akan race ke apa semua, kita tak pernah cakap yang you guys tak tahu bawa ataupun tak pandai bawa dan sebagainya. Tak masuk kelas pun ada yang menang juga kan. Okay? Tapi apa yang kita cuba usahakan adalah mungkin ada benda-benda macam contoh, orang yang tak laju mungkin akan lagi laju, orang yang dah laju mungkin akan bertambah laju. Sebab bear in mind, bila kita laju hari ni, orang lain keep on berusaha untuk macam mana nak laju macam kita. Tetapi kalau misalnya kita tak berusaha untuk melajukan diri lagi ataupun nak buat cari lagi apa benda yang kita boleh untuk kekal laju, dan mungkin kita akan kurang laju daripada orang kali ni. Okay? Jadi itu sebabnya again, saya dan SSD tak pernah cakap semua orang tak bagus bawa, semua orang tak pandai bawa. Tidak. Cuma mungkin ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki. Okay? So far okey ke? Suara okey ke? Tapi hari ni saya menyorok sikit. Baik. So dekat step 1 tadi kita dah ada dah sampai mana tadi? Dah sampai basic cornering. Okay, basic cornering. Lepas basic cornering kita ada flags. Okay, racing flags. Penting racing flags ni. Sebab bila kita nak ambil lesen dekat MAM pun kita kena tahu racing flags ni. Tak contoh kalau misalnya kuning tu nak kena buat apa, kalau ada kuning jalur merah tu apa tandanya, kalau ada flag warna putih apa tandanya, apa kita perlu buat. Sebab bear in mind ataupun perlu diingat, satu-satunya komunikasi kita dengan track tu adalah melalui flag. Okey, melalui flag. Saya faham mungkin ramai yang ada communication system. Macam minggu lepas saya diterangkan berkenaan dengan stilo mungkin, dan mungkin yang lain-lain, Kenwood, walkie-talkie dan sebagainya mungkin ada. Tetapi benda-benda ni boleh fail. Okay, benda-benda ni boleh fail. Dan satu-satunya benda yang betul-betul impromptu, yang bila jadi sesuatu kejadian berada di hadapan kita, dan flag lah yang paling utama sekali. Apa yang diorang akan keluarkan, flag apa, flag merah, flag hitam, flag hitam oren dengan nombor kita ke nombor orang ke, kita tak tahu. Jadi flag ni satu benda yang paling penting. Selain daripada flag, kita kena tahu rules dia. Ada rules dalam track, nak masuk, nak race dalam track, bukannya main suka-suka. Ada dia punya rules dia. Ada tempat-tempat yang boleh, ada tempat-tempat yang tak boleh. Macam mana kau nak restarting, dan kalau misalnya kita dah masuk pit nak keluar, macam mana. So ada banyak benda yang kita kena tahu. Okay, so ada racing flags, kita ada racing rules, dan kita ada racing etiquette. Etiquette pun sama, ada etika dia. Kalau misalnya kita terlepas daripada kita punya pit, kita punya paddock tu macam mana, boleh ke tolak, ataupun kena pusing satu round ke, ataupun macam mana. Itu semua adalah apa yang kita akan share, apa akan kita terangkan di dalam kelas yang pertama. Okay, sebelum di akhir kelas tu, macam saya cakap, kita ada 80% sesi teori dan 20% sesi praktikal di simulator. Okay, selamat malam semua. Hai Wan, Johor, Zaidi Omar ada. Okay, terima kasih banyak join. Baik, kalau ada apa-apa soalan nanti tolong kemukakan, supaya nanti di akhir rancangan ni saya akan cuba untuk jawablah, tengok apa ni, untuk jawab, untuk attend lah apa yang kita boleh terangkan. Baik, di kelas yang kedua, okay, di step yang kedua, apa yang kita buat, kita masuk advance sikit. Kita ada macam mana kita nak control, macam mana kita nak control weight, macam mana kita nak jaga weight transfer. Okey, macam mana kita nak pergi advance cornering, kita punya steering work macam mana, kita punya throttle, kita punya kedudukan, macam mana kita nak positionkan kereta kita,
Kemudian macam mana kita nak counter understeer, oversteer, apa itu oversteer, apa itu understeer, walaupun akan diterangkan di step yang pertama, tapi di step yang kedua kita akan lebih buat penerangan berkenaan dengan oversteer, understeer, steering works dan sebagainya. Okay. Di step yang kedua ni contohnya, saya akan bawa tuan-tuan, saya akan bawa you guys pergi ke sebelah sana. Cuma contoh saya nak tunjukkan satu kereta yang sangat liar, lebih kurang lah, sebab belakang dia selalu loose. So, macam mana kita nak control lebih kurang. Okay, sekejap Okay. So kalau nampak sikit-sikit, boleh Okay. Okay, saya bawa 1-2 lap kat sini. Kita dekat track scuba. Last corner dia agak mencabar sikit untuk kereta-kereta yang lurus belakang. Okey. So dalam scene ni je boleh parking kat tepi ni sebab kita nak buat live. Kalau dekat dalam track jangan. Okey, kecuali kalau misalnya ada kerosakan dan sebagainya, terus berhenti, terus keluar daripada track sebab kita nak ada oil spill dekat dalam track Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok tadi dekat last turn tu, dekat scuba ni, dekat last turn tu adalah satu high speed corner, high speed right hand turn corner. So dengan kereta yang macam ni, yang sangat loose belakang, adalah senang untuk kereta tu oversteer. Okay. Jadi bayangkan kalau misalnya tanpa knowledge yang betul, tanpa teknik yang betul, tanpa knowledge yang proper dan sebagainya, bila kita masuk kita terus ke track, kita masuk ke track terus, and then bila kita ada kereta skid dan sebagainya, kalau kita tak tahu, kalau kita tak faham apa nak buat, kita tak tahu apa nak buat, dan lagi-lagi kita panik dan kita tak boleh control kereta tu. Jadi bila tak boleh control, kita akan pergi ke gravel trap. Betul, insyaAllah masih selamat di gravel trap, tetapi masalah dia ialah
mungkin kita punya kenderaan akan berisiko tinggi. Mungkin ada batu yang masuk dekat area timing belt, dekat belah bawah tu dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah benda-benda yang kita buat dalam kelas kita yang kedua, step 2. Okey, step 2. Selepas daripada step 2, kita akan masuk kepada step 3. Okey. Dekat apa kita buat dekat step 3? Okey. Bila kita masuk ke step 3, kita akan share, kita akan bukan ajarlah, tapi kita share lah. Kita share macam mana kita nak tahu racing line. Ada orang buat racing line lain, ada orang buat racing line lain. Sebenarnya racing line mungkin setiap orang tak sama. Racing line ni mungkin tak sama sebab driving style masing-masing. Mungkin tak sama dari segi kita punya setup kereta masing-masing. So saya minta maaf kalau misalnya kita tak boleh copy. Saya minta maaf, saya terpaksa cakap yang sebenarnya kita tak boleh copy racing line orang. Tak boleh copy racing line orang sebab kita tak tahu macam mana style dia, macam mana cara dia bawa, apa dia punya karakter, attitude. Okey. Sorry, jap. Adjust sikit kamera, terlindung dengan perkataan live. Oh, iya ke? Ada live. Okey, saya dekatkan sikit. Okey, sorry. Okey, thank you Zaki. Sama tadi? Sorry. Bila kita lupa. So kita bila kita dalam racing line, sorry. So racing line saya again, sebab kita tak boleh copy. Kenapa? Sebab kita ada attitude masing-masing. Macam saya selalu cakap dengan saya punya student, DNA kita berlainan. Okey, DNA kita berlainan. Walaupun anak dengan bapa sekalipun, lagi-lagi kalau ataupun adik-beradik sekalipun, DNA kita berlainan. Maksudnya bila DNA kita berlainan, DNA bila berlainan dan maksudnya attitude kita berlainan dan cara bawa kita pun akan berlainan. Okey, cara bawa kita pun akan berlainan. Jadi bila kita pergi kepada racing line, so adalah penting, adalah perlu, sangat-sangat perlu untuk kita tahu apa itu racing line, apa yang diperlukan untuk buat racing line. Dan kita akan share semua benda tu dekat dalam kelas ketiga kita. Dalam third step ni kita akan buat racing line. Dan kita akan ajar macam mana nak buat racing line. Lepas tu bila kita dah tahu racing line semua, kita akan tengok apa objektif untuk setiap turn tu. Ada objektif dia. Sebab kita akan draw. Lepas kita dah tahu macam mana kita nak buat racing line, dan kita akan draw. Saya akan kita akan bekalkan dengan dengan layout track yang kosong, dan kita akan draw. Okey, saya akan let student siapa partisipan akan draw. Lepas tu kita tengok dan dia sendiri akan bagi tahu apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. Kenapa dia buat macam ni? Di setiap turn atau di setiap turn tu untuk racing line dia. Okey, selepas daripada dia buat racing line, bila dia buat racing line, apa kita suruh buat? Sebab because macam saya cakap, bila first class tu dia ada 80% teori, 20% praktikal di simulator. Di kelas kedua, step 2, kita ada lebih kurang 50% teori and then 50% praktikal. Okey. Dan di racing class ataupun di step yang ketiga, step 3, kita ada apa? Kita ada 20% untuk kereta racing line dan racecraft, supaya kita ada 80% kita akan praktis di simulator. Okey, bila kita buat dekat dalam simulator, lepas dah tahu apa racing line, macam mana nak buat racing line dan sebagainya, dan kita draw. Bila kita draw, apa kita buat? Kita akan let participant akan pergi ke simulator dan dia akan run. Dia akan run mungkin dalam setengah jam, mungkin dalam 1 jam, kita akan tengok masa. So dia akan run. Okay, bila kita akan run, bila kita run dekat simulator, apa kita buat? Okey, kita pergi ke sini. Sekejap Okey.
Okey. Jadi bila dia praktis di simulator, apa kita buat? Sebenarnya kita akan record. Kita akan record dia punya data log. Okey, kita akan record dia, kita punya apa dalam so-called data log lah, data log. So apa kita perlu buat ataupun apa kita buat adalah kita akan buat comparison. Okey, comparison mana yang tadi dia punya drawing tadi, dia punya racing line yang dia draw, compare dengan racing line apa yang dia buat dalam simulator. Okey, contoh. Okey, saya besarkan sikit. Kat sini kita ada analisis, kita ada driving line dekat sini. Boleh nampak tak? Okey, saya tekankan sikit. Nampak tak? Okey, nampak kat sini. Nampak tak? Okey. Jadi apa kita buat adalah kita buka dia punya racing line, apa yang dia buat dekat dalam simulator. Okey. Contoh, kita pergi ke sini. Okey. Ni adalah contoh racing line. So, kita panggil sini. Okey. Ini adalah contoh racing line dia. Apa yang dia buat, contohlah. Apa yang dia buat, dia first turn 1, turn 2 dan turn 3. So apa yang kita buat adalah kita ambil dia punya drawing tadi dan kita letakkan. Okey, kita akan buat comparison. Apa yang kita fikir, apa yang kita plan, adakah sama dengan apa yang kita buat? Sebab kita nak synchronizkan antara mata dan daripada atas dan kita duduk di horizontal line. Okey, ini adalah satu benda yang sangat penting sebenarnya. Dan kita agak susah nak praktik benda ni di dalam kereta sebab kita akan mengambil masa yang lama sebab kita kena habiskan the whole pusingan. Okey, lepas tu kita tak boleh nak replay seberapa banyak yang kita nak. Okey, ataupun kalau boleh pun bila kita buat dengan kenderaan yang sebenar, kita memerlukan kos ataupun harganya mahal sebab kita nak beli equipment dan sebagainya. Okey, untuk buat data log apa semua memang mahal. Tapi so ini adalah one of the way lah, yang itu sebab apa yang saya selalu war-warkan, apa yang selalu saya cakap, kita di SSAD sentiasa support dan kita nakkan agar kita semua dapat keluar pergi ke track sana sebab kita tahu hobi ni adalah hobi yang mahal. Jadi mana yang kita boleh reducekan kos-kos tu, kita cuba reducekan dulu supaya bila kita sampai satu level yang mana kita dah tahu dah dengan knowledge, dengan teknik yang betul dan sebagainya, bila kita masuk dan bila kita dah cukup practice, dan kalau ada bajet lebih, ada funding ke apa, dan kita boleh beli je equipment tu dan kita boleh buat. Okey, tapi bila yang tak ada, dan kita gunakanlah apa benda yang kita boleh buat sebagai option. So ini adalah salah satu option dia. Okey, apa yang kita buat. Itu sebab ini saya cakap hari ni kita reveal apa yang kita buat. Sebab kadang-kadang orang tak tahu ataupun orang tertanya-tanya apa je yang SSAD buat. So ini yang SSAD buat. Kita ada 3 steps to race. So step 1 kita ada teori, ada basic of racing, flags dan sebagainya. Dekat second kita ada advanced cornering. Okey, yang first number yang dekat step 1 ada yang basic cornering. So dekat kedua ada advanced cornering. Dekat step 3 kita ada racing line. Lepas tu kita ada racecraft. Okey, so sekarang masih dekat dalam racing line. So racing line kita akan tengok, kita buat comparison supaya bila dia tengok tak betul ataupun tak sama, tak synchronize antara apa yang dia buat dan apa yang dia lukis dan apa yang dia buat. Okey, so apa yang dia keluar lagi, dia akan masuk lagi dekat simulator dan dia akan run lagi untuk another half an hour, untuk another 1 hour, dia akan run lagi. Okey, dia akan run sampai keluar tengok sama, supaya kita boleh synchronizkan. So maksudnya bila dah sama, almost sama, maksudnya dia dah boleh synchronizkan mata tu ke mana, bila masa nak masuk, oh sini lambat lagi ke, sini awal lagi ke dan sebagainya. Apa yang kita ada contoh kalau kita pakai GPS, contohlah kita pakai handphone biasa, kita nak ada Skrono ke, mungkin kita GPS signal tak kuat, tapi so kita kena ada contoh
kek apa quartz ke, ataupun apa yang selalu kita pakai solo 1, solo 1, solo 2. So itu antara data log yang kita pakai lah untuk di kereta. Okey, macam di sini selain daripada untuk racing line, kita ada juga steering input, okey, clutch, throttle, brake. Dan kalau misalnya kita ada dua time yang berlainan, dan kita boleh buat comparison. Okey, kita boleh buat comparison. Contoh katakanlah saya nak buat load lap comparison. Okey, saya ambil satu yang ni. Okey, lepas tu kita tengok data analisis. Okey, so di sini ini contoh perbezaan antara dua racing line. Okay, mungkin dia buat yang mula-mula tak betul, lepas tu yang kali kedua, laju sikit, dia nak tengok dekat mana yang laju, betul tak, sama tak dengan apa. Jadi inilah apa yang kita buat di SSAD. Okay, so kita boleh buat comparison antara, dan selain daripada tu, kita pun boleh buat speed comparison. Okay. Dengan guna racing line masing-masing, berapa speed masuk, berapa speed keluar, ada tak beza di antara line masuk, line keluar tu, itu semua kita buat dekat sini. Okay. Selepas daripada untuk dengan racing line, selepas kita buat comparison ataupun kita nak synchronise-kan antara mata kita, dia duduk di bawah, di horizontal dalam kereta, dan dekat atas kita dah buat, maksudnya rugi kalau bisa kita dah tahu racing line mana yang kita nak, racing line mana yang kita fikirkan the best. Bila kita buat dah okey, dah tune, tapi bila kita nak apply, bila kita nak implement, tak dapat. So adalah satu kerugian lah bagi kita. Jadi maksudnya no point lah bila kita dapat buat draw racing line yang betul, racing line yang kita fikirkan betul. Cuma beza bila kita dah tahu, bila kita pasti sini, dan bila kita buat, mungkin ada pula bila kita pergi ke track, ada pula benda-benda yang menghalang untuk kita buat racing line tu, dan baru kita buat adjustment. Yang itu lain. Okey, jadi selepas habis dengan racing line, kita akan pergi kepada racecraft. Okey, apa itu racecraft? Racecraft adalah macam mana kita nak memotong, macam mana kita nak defend, macam mana kita nak attack, macam mana kita nak duduk di tempat yang selamat dan sebagainya. So itulah antara apa yang sebenarnya kita lakukan di SSAD. Macam mana, kenapa yang saya tekankan berkenaan dengan kelas racing, especially macam yang saya letak di FB semalam dan hari ni, kita nak promote ataupun kita nak menekankan lagi SSAD 3 Steps to Race punya racing class. Sebab apa? Alhamdulillah, so far macam tadi ada cakap, mungkin ada yang terima kasih tadi, ramai yang mesej saya siang tadi, okey, tanya, dan ada yang bertanya macam-macam, ada yang nak masuk MSF lah, ada nak masuk MCS dan sebagainya. Terima kasih banyak, dan perbincangan akan diteruskan sebelum diorang akan datang, insyaAllah. Terima kasih sebab support. Okey, so ada juga yang cakap tadi berkenaan, dia kata nampak menarik. Saya pun tak pasti sebenarnya dia ni menarik ke tak menarik, saya tak pasti. Tetapi apa yang saya pasti adalah setakat ini, alhamdulillah, apa yang SSAD buat, walaupun ramai yang cakap kedai game, fine. Walaupun kita gunakan teori, and then classroom, and then kita menggunakan simulator sahaja sebagai alat bantuan mengajar, tetapi so far alhamdulillah setakat ini benda ni sangat proven, sangat terbukti, alhamdulillah. Dan ini bila terbukti bukanlah daripada saya seorang, maksudnya the whole semua yang terlibat. Contoh macam driver itu sendiri, inisiatif dia sendiri, dengan apa yang kita punya usaha pula untuk nak menyediakan dia, nak prepkan dia. Dan jangan lupa bila dia pergi ke track, dia dibekalkan ataupun dilengkapkan dengan kereta yang baik, yang boleh perform dan sebagainya. InsyaAllah
dia boleh perform. Kalau misalnya kereta kurang boleh perform tapi driver perform, tak ada masalah. So bila kita invest kepada kereta, kita invest kepada mesin, insya-Allah kereta tu akan ke depan. Yang pasti yang paling kita risau, yang paling kita takut adalah bila kereta tu sebenarnya perform. Okey, mesin tu memang sebenarnya perform, tetapi driver tak boleh perform sebab driver tak boleh control, tak boleh mengawal. Okey. Alright. Jadi terima kasih semua yang masuk. Angah pada Hayden, congrats on your Gazoo race last round. Okay. Hi Alex. Okay, our F3 drivers standard driving observer. Okay, terima kasih Aziz, Zailan, terima kasih semua. So ada apa soalan tak sebelum kita nak? Terima kasih Alim Claire. Pak Jembar pun ada, terima kasih daripada Indonesia. Okay, kalau yang tak tersebut nama tu saya minta maaf lah tapi terima kasih banyak kepada semua. Jadi saya tinggalkan lebih kurang dalam 1 minit 2 minit untuk kalau ada apa-apa soalan. So saya punya plan ataupun saya punya objektif pada malam ni adalah untuk memberitahu apa yang kita buat, apa yang SSCD buat. Di episod pertama kita dah terangkan introduction, siapa SSCD dan sebagainya, apa kita buat. Tetapi hari ni kita pergi itu deeper, kita pergi lagi deep sebab kita mewawarkan, kita promote kita punya 3 steps to race. Sebab sekarang kalau tak salah saya bulan 3 mungkin bulan 3 dah start race. Okay, so mungkin semua orang tengah prep machine. Okay, tapi jangan lupa mungkin boleh prep orang sekali. Okay, mungkin boleh. Saya newbies. Siapa saya newbies tu? Yelah, newbies. Okay, hi David Ho in the house. Okay, jadi hari ni kita reveal dah tadi apa yang kita buat dekat dalam 3 steps to race tu. Again, saya ulang sekali lagi. Di kelas pertama kita akan ada basic of racing, kita akan ada bila kereta tu dapat grip, bila macam mana nak control, basic cornering, and then basic braking technique apa yang ada. Kemudian kita ada bila kita masuk basic cornering, macam mana. Lepas tu kita pergi masuk kepada racing flags, racing rules, okay, racing etiquette, okay, ada etika dia, ada do and don'ts dia. Hello bro, David. Hi Poli daripada Penang. Okay, hi Michael daripada KK. So itu dalam step 1. Dalam step 2 kita ulang balik. Dalam step tu kita ada apa? Kita ada advanced cornering. Macam mana kita nak control kita punya steering work, and then kita punya footwork, kita punya throttle, macam mana kita nak counter oversteer, macam mana kita nak control understeer dan sebagainya. Okey, dan seterusnya bila kita masuk dalam third step, apa kita buat? Kita buat racing line. Okay, apa itu racing line, macam mana kita nak buat racing line kita sendiri, apa objektif di setiap turn itu. Okay, bila kita ada objektif di setiap turn, maksudnya di situlah sebenarnya point untuk kita dapatkan konsistensi. Okay, tapi kalau misalnya kita tak tahu, kita akan terus try and error. Bezanya bila kita try and error ni adalah bila katalah kita buat 3 minit, tiba-tiba satu hari kita buat 2 minit 55. So masalahnya ialah kita tak tahu di mana kita dapat yang 255 tadi, kita tak tahu di ke mana. Itu bezanya antara trial and error dengan benda yang kita belajar, yang kita tahu apa yang kita nak buat. Okay, so bila dah habis kepada high band, bila kita habis buat racing line, dan kita akan masuk kepada racecraft. Macam mana nak attack, macam mana kita nak defend, apa kita kena buat bila kita door to door, bila kita bumper to bumper, macam mana kita nak defend, apa yang betul, apa yang salah.
approaching into corners, macam mana nak buat, adakah boleh kita terus masuk dive bomb, T-bone, itu yang kita tak nak. Okey, jadi dekat mana nak dapat, dekat mana nak dapat itu semua adalah benda-benda yang SSD boleh offer kepada you guys kat luar sana, kawan-kawan. Okey, yang walaupun dah yang nak racing, yang mula menceburkan diri dalam racing ni, dipersilakan, dijemput, datang. Kalau tak masuk ke apa pun, datang tu tengok tu tempat betul ke tempat ni ke, ataupun tempat ni macam kita buat setting untuk live ni je ke, ataupun betul ke benda ni exist dan sebagainya. Boleh datang kat sini, kita di Bandar Stack sebelah SIC. Okey, alright, so nampaknya itu sahaja pun. Alhamdulillah, saya dah ke udara 45 minit, target setengah jam. Masih baik, tak ada apa. Kalau dalam live dalam TV tu ada apa, ada roll semua kan, dia tu suruh stop kan. So ni tak ada. So tak apa, sebab saya pun dah cakap dengan kru saya cakap jangan stop saya, sebab ada benda kadang-kadang yang saya nak sampaikan, dan saya nak sampaikan juga. Okay, alhamdulillah, malam ni send location nanti. Okay, good night David. Okay, jadi again, kita di SSD malam ni sekali lagi ke udara di full course yellow. Terima kasih banyak. Hari ni adalah episod yang ke-7. Sikit-sikit kita akan buat juga. Okay, dan itu sahaja saya rasa untuk kali ini. InsyaAllah nantikan saya akan post dalam FB saya, dalam FB page Split Second Advanced Driving. Dan juga saya ada satu FB lagi tau. Saya ada satu lagi FB, bukanlah nak reti sangat, tapi sebab FB ada limit kan, kawan-kawan kan. Jadi saya ramai juga yang nak add tapi tak boleh. So saya dah buat satu lagi FB, Rashid SSAD. So minta tolong pada kawan-kawan bagi tahu yang nak add, boleh add. Saya minta maaf banyak sebab saya tak dapat add yang dah friend dengan saya dekat Rashid Ramlan tu. Sebab nanti kadang kalau saya add semua, ataupun semua yang add tu saya add, nanti kan tak cukup pula orang yang baru kan. Bukanlah nak banyak sangat, tetapi bagi peluang kepada yang lain. Dan sebabnya saya akan share di ketiga-tiga FB ni. Dan itu saja buat malam ni. Hai Encik Ujang. Okay, itu saja buat malam ni. Terima kasih banyak lagi sekali sebab terus bersama, terus support. Dan saya minta tolonglah war-warkan kepada kawan-kawan berkenaan dengan setiap episod yang kita ada di Full Course Yellow. Sebab saya rasa benda ni boleh membantu dan boleh memberitahu kepada semua orang di luar sana apa yang kita buat, dan yang mana kita bukan setakat racing, tetapi kita pun ada basicnya adalah apa? Road safety. Basicnya adalah road safety. Itu yang paling penting sekali. Again, macam mana yang SSAD punya motto, Split Second Advanced Driving, drive with knowledge. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.